Tuan-tuan, kawan saya ada seorang Cina. Dia ada seorang kawan saya Cina, dia pemain kereta. Baru ni saya jumpa dia. Saya jumpa dia tepi, hentak kereta tepi. Dia kata apa kata dia? Oh, dia kata kami orang Cina pun lari malam. Oh, dia kata. Melayu punya main meracun, Cina pun lari malam. Oh. Raya mereka pun tak hebat lagu raya Melayu. Tahun ni jadi ni Ustaz, di Kubang Pisang ni jadi tak meracun Ustaz? Allah. Sakan Pak Long oi. Saya dapat maklumat lah dalam negeri Kedah, Kubang Pisang paling sakan. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, kita yang berada, kita yang duduk pada malam ini di dalam masjid ini, mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur saya yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Saya dapat sampai, diizinkan oleh Allah untuk sampai ke masjid tuan-tuan, ke tempat tuan-tuan ni pada tanggal 12 Syawal. Masuk maghrib tadi ni, kita masuk 12 Syawal dah Pak Long. Kalau bahasa kampung dia panggil raya ke-12. Dia panggil raya ke-12. 12 Syawal kita masuk. Tapi standard lah orang kita ni, dia bila mai Syawal dia tak apa nak ingat dah berapa hari bulan. Hak dia ingat betul-betul Ramadan itu Daripada malam pertama sampai malam lah, dia boleh habaq malam ke berapa? Malam ke-18, malam ke-19. Masuk Syawal dia tak ingat dah. Jadi kita ni dah duduk 11 hari dah. Dalam bulan Syawal ni kita dah berjumpa 11 hari dah Pak Long. Kita dah tinggal Ramadan ni 11 hari dah. Kita dah berhari raya ni dah 11 hari dah kita tinggal. Jadinya tuan-tuan, malam ni saya tak mau nak cakap panjang-panjang lah Pak Long. Duk mabuk lemang dengan ketupat pun tak habis lagi. Nampak tuan-tuan pun, hak yang hilang tak jumpa lagi pun ada Pak Long. Hak hilang malam lah tarawih tu tak jumpa lagi sampai malam ni. Pintu masjid ni pun ramai lagi ikut dalam kampung kita ni. Kampung apa ni? Kampung Pisang. Kubang Pisang. Kubang Pisang. Kemas lah duduk dalam Kubang kan. Jadi ada di kalangan orang Kubang Pisang ni, hak dia keluar daripada masjid itu ni lah tarawih, sampai lah dia tak nampak pintu pagar masjid, dia tak jumpa lagi pintu sliding masjid, pagar masjid pun tak nampak, sliding masjid pun tak kelih. Rasa-rasa hak jenis tu ada tak di Kubang Pisang ni? Ada ke tak? Tuan-tuan awak nak buat lagu nak mati apa sebab ni? Hak perang Iran Pak Long duk go Kubang Pisang ni peluru tak sampai. Hak dia keluar daripada masjid malam lah tarawih tu, sampai lah ni Mak Long dia tak jumpa lagi pagar masjid. Agak-agak Mak Long ada tak orang lagu tu di Kubang Pisang ni? Ada ke tak Mak Long? Ada Mak Long kan? Siapa dia Mak Long? Laki Mak Long lah. Kira dia ruyuk dengan Ramadan tu tak jumpa sampai lah lagi. Jadi malam ni saya nak cakap ada 2 benda, 3 benda, tapi saya rasa 3 tu tak ada habis. Saya nak cakap dekat 2 ya. Pukul 9 saya nak berhenti. Pukul 9 saya nak berhenti Pak Long tak larat nak bercakap panjang-panjang pun. Dia bercakap ni mau pendek pun, kalau dia nak baik, dia jadi baik dah Pak Long daripada hang duk hentam sejam lebih mau tak berubah, duk tak berubah tuan-tuan. Saya bila ni bercakap pun tak boleh.
panjang dah. Saya pula nilai sama dengan harga minyak lah. Kan? Cakap minyak naik ni Pak Long ceramah pun dia kena buat kira-kira dah. Dia kena buat kira-kira lah. Jadi malam ni saya nak bercakap 3 benda. Kalau tak dan saya nak bercakap 2 benda. Yang pertama, saya nak tanya tuan-tuan, bagaimana layanan kita dengan Ramadan itu? Ni soalan saya yang pertama. Malam ni saya nak ajak kita muhasabah. Bukan cakap Pak Long, termasuk saya. Kita dengan Ramadan baru-baru ni, kita layan dia ni tara mana Pak Long? Cuba tanya balik diri kita. Ramadan dia pergi dah. Kok mana tahun depan dia mai balik? Kita lah tak tahu lagu mana Pak Long nak berjumpa, tak berjumpa satu bab. Kalau berjumpa pun dan kena buat ibadat. Saya ada satu kawan, tahun lepas dia duk ikut saya banyak malam juga lah duk pergi tazkirah. Dia tanya saya, Ustaz, bagi jadual, saya pergi tantu, dia pergi. Saya pergi tani, dia pergi. Dia pergi sendiri ya. Dia duduk di Jitra, dia ikut saya sampai Penang, dia ikut saya sampai Kulim, dia ikut saya sampai Perak tahun lepas. Lepas tu habis tazkirah tahun lepas. Dia kata dekat saya, dia kata, Ustaz, insyaAllah mau panjang umur tahun depan, saya nak ikut lagi Ustaz nak. Saya kata, insyaAllah. InsyaAllah, kalau panjang umur, jumpa lagi tahun depan. Dia mai, barakallah. Dia mai tahun Ramadan mai tahun ni. Dia hidup lagi. Kawan ni dia hidup lagi. Dia pun sihat, tapi dia tak boleh buat dah ibadat Ramadan macam tahun lepas. Sebabnya, bini dia duduk sakit, sebulan duduk dalam hospital. Seminggu sebelum Ramadan datang, bini dia masuk dalam hospital. Sampai hari ni, bini dia duduk dalam hospital, tak keluar-keluar lagi ni. Sebulan lebih dah. Dia kata dekat saya, dia kata, Ustaz, tahun lepas saya dengar Ustaz kata, kalau Ramadan mai lagi tahun depan, belum tentu kita dah buat ibadat. Dia kata, betul Ustaz, saya tahun ni saya rasa. Ramadan mai, saya sihat, yang sakit bini saya. Tapi dengan saya tak sempurna buat ibadat, dia kata. Terawih tak boleh buat dah di masjid. Sebab apa? Duk jaga bini. Nak sok dia kata tak macam dulu dah. Nak buka puasa tak macam dulu dah. Nak tadarus tak macam dulu dah. Nak ikut Ustaz pi tazkirah lagi dak lah dia kata. Dia kata, Ustaz, saya terkesan dengan apa yang Ustaz kata tahun lepas. Tahun ni kena pada saya. Sama dengan Pak Long yang duduk di Kubang Pisang ni, saya nak tanya Pak Long. Siapa berani jamin Ramadan nak mai ni, dia mai Pak Long tak berapa bulan lagi dia mai pula Ramadan ni. Tapi kita boleh buat ibadat macam kita buat tahun ni. Siapa boleh jamin? Sebab tu saya nak tanya, muhasabah yang pertama saya nak tanya, bagaimana kita dengan Ramadan itu ni? Minta maaf saya nak sebut. Ramai di kalangan kita bila Ramadan nak mai, kita jemput dia di pintu depan. Waktu nak balik, kita halau dia suruh keluar ke pintu belakang. Umpamanya lagu tu. Waktu Ramadan nak mai dulu ni, kita sambut dia di pintu depan. Di ruang tamu, kita sambut dia. Ramadan ni kita kata dia macam tetamu kita lah. Waktu dia nak mai, kita sambut dia maklum depan pintu. Depan pintu. Waktu nak balik, kita halau suruh dia keluar ke dapur. Saya ni bukan baik sangat belum. Orang panggil ustaz ya, bukan baik sangat. Ustaz ni belum tentu baik belum. Orang panggil ustaz. Ustaz ni orang panggil Tok Bomo, bukan orang panggil ustaz. Sampai lah ni ustaz ni pun tak tahu dah orang panggil. Hadut ceramah motivasi pun ustaz. Tok Bomo pun ustaz. Saya ni bukan baik. Cuma saya rasa galat sikit bila baru ni saya tengok malam raya lah. Malam raya. Last kita buka puasa. Saya tengok ada 2-3 video saya tengok. Yang ni saya nak tegak sikit lah. Saya nak tegak, minta maaf lah no. Lepas duk buat kira-kira tu Ustaz. Waktu maghrib nak masuk, lepas buat video tu duk bilang.
Ni, nak masuk 1 Syawal ni. 10, 9, 8, 7, sampai 2, 1. Masjid beradzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini duk tepuk, ye, selamat hari raya, ye. Saya duk tengok dalam TikTok. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau Ramadan tu dia orang, rasa-rasa dia rasa lagu mana? Perasaan dia. Sebab tu saya kata tadi Pak Long, masa dia nak main, kita sambut dia depan pintu. Waktu dia nak balik, kita halau Ramadan ni keluar ke pintu belakang. Betapa hinanya kita buat pada Ramadan. Minta maaf. Betapa hinanya kita layan Ramadan ni. Betapa hinanya kedudukan Ramadan yang kita letak. Sebab tu saya kata, jangan sampai kita nak sambut raya, nak meraihkan Syawal, kita menghinakan Ramadan. Sampai buat kira-kira ni Ramadan nak balik dah ni. Saya nak tanya Mak Long lah. Mak Long, kalau Mak Long pergi rumah menantu Mak Long, Mak Long duk tarik beg nak keluar balik mai ke Kubang Pisang ni, menantu duk bilang. Menantu duk bilang ni, Mak Long duk keluar ni. 5, 4, 3. Agak-agak Mak Long dah buat lagu mana menantu tu. Mak Long pun berjalan 3 selenan, kona main ludah balik. Oh, nak tajam tak boleh dah kaki tak larat. Ludah menantu tu punya korang ajak. Tuan-tuan bayangkan, kita layan Ramadan teratur ya. Tu tak kira hak cucuh macun lagi. Saya dapat maklumat daripada unit risikan saya, Kubang Pisang ni pun sakan. Lebih korang daripada kata duk lu benar dengan Iran ya. Puak Iran tu pun boleh lari malam ya dengan geng Kubang Pisang main macun ni. Tuan-tuan, kawan saya ada seorang Cina. Dia ada seorang kawan saya Cina, dia pemain kereta. Baru ni saya jumpa dia. Saya jumpa dia tepi, hentak kereta tepi. Dia kata apa kata dia? Oh, dia kata kami orang Cina pun lari malam oh, dia kata. Melayu punya main mercun, Cina pun lari malam oh. Raya mereka pun tak hebat lagu raya Melayu. Tahun ni jadi ni Ustaz, di Kubang Pisang ni jadi tak mercun Ustaz? Allah. Sakan Pak Long weh. Saya dapat maklumat lah, dalam negeri Kedah Kubang Pisang paling sakan. Wallahualam lah kalau maklumat saya salah. Tapi lagu tu, cucuh ni ada tempat sampai lah tak berhenti lagi cucuh ni. Hak ni pun sakan Pak Long weh. Sampai ada masjid, Tok Imam kena buat pengumuman malam lah tarawih. Malam lah tarawih, Tok Imam buat pengumuman kepada tuan-tuan semua, saya nak minta tolonglah. Malam raya tu kalau nak cucuh mercun pun tunggu habis takbir raya dululah. Takut tak dengar takbir raya. Speaker duk di menara tu pun tak boleh lawan dengan mercun. Ada dekat-dekat kampung saya tu imam tu, dia takbir tu tak dengar apa, pompang dia marah. Dia pakai mic, no yang duk cucuh macam berhenti. Ada satu surau masjid tu, depa tahu. Cucuh macam tu berhenti, orang nak takbir. Dia pun Allahu Akbar, pom, bunyi pula. Dahlah kawan nak cari punca sedekah wa'dah wa nasra 'abdah tu nak sudah tu pun bukannya senang. Hang duk cucuh, cari jalan tak keluar tu imam tu. Ni hak cucuh mercun ni pun zakat. Tuan-tuan, inikah insan
yang ditarbiah dalam bulan Ramadan. Saya nak tanya, nikah perangai kita? Saya kata tadi yang pertama, tabiat yang menjelekkan tahun ni yang saya tengok, apa dia yang kita tengok? Duk bilang-bilang detik-detik terakhir Ramadan nak tinggal. Lepas tu berseronok hari raya amai. Yang kedua, budaya meracun. Tontang tembok. Dalam bulan Ramadan, kita ni tuan-tuan ni, seronok setan kena ikat. Ustaz-ustaz tu main abang, setan kena tambat. Oi, seronok. Keluar Ramadan kita jadi setan. Betul tak? Setan baru duduk berbetul badan dia, kena tambat. Dia kata lengoh sebulan tu. Ni setan ni dia rehat lagi. Dia pun tanya ketua, budak-budak setan tanya setan, bos, bila nak mula kerja? Ketua setan kata relax, lepas duk buat dah. Ketua setan kata relax, jangan duk teruk, lepas buat dah. Kita nak hasut mereka suruh membazir, tak payah, lepas buat dah. Saya tak maulah nak kata beli mercun ni. Lagi tuan-tuan, lagi saya duk cakap, orang kata saya baik. Lah saya nak kata lagu ni lah, dekat orang Kubang Pisang ni. Nak main pun agak-agak lah Pak Long oi. Kita ni nak gila-gila tak apa, tapi jangan sampai gila baby. Itu yang nak bang. Nak main mercun, main lah. Saya si abang dah kat anak dia. Hang nak suruh aku beli mercun, bawah RM50. Lebih aku takkan beli. Aku sayang duit. Nak beli takat RM50 ke bawah ya. Hang nak main mercun roket, dia siap. Pang, aku beli. Anak saya tu, dia kata, Abi beli ni. Beli ni, yang dia keluar tembak oh. Saya tak mercun roket. Ha. Balik ceramah saya beli. Ya RM10 je, beli kat dia. Dia kata lagu ni mana syok, siap. Pang. Siap, pang. Dia boleh kata pula, ni peluru Hamas. Dia kata, ni peluru Hamas. Dia kata, yang dia nak jenis Iran tu. Saya kata, hak Iran lagu mana? No, dia kata 138 tu. Umum api tu. Pop. Tu aku tak beli. Kata, tak padan. Yang pertama aku pun tak berani nak cucu. Yang kedua, mak. Saya tak beli. Padan amain lagu tubuh. Mercun bawang bodoh tu jadilah. Nak bagi seronok. Ni tuan-tuan. Ustaz biasa dengar orang beli mercun ni paling mahal je nak Ustaz. Baru ni anda pergi beraya satu rumah. Menantu dia. Tahun lepas saya duk gelek kepala dah. Menantu dia beli. Baru ni double. Kita pergi beraya rumah dia. Rupa pekak. Dia tanya kita. Ha? No, dia pada cucuk mercun keluar. Dia sembang dengan Pak Long tu. Dia orang masjid. Saya duk mengajak masjid dia. Saya tanya dia, puasa tahun ni penuh? Ha? Dia pun tanya kita ni, ustaz berapa rumah dah? Ha? Nak menyembang pun tak boleh. Tahun lepas. Tahun ni saya tanya menantu dia. Ha, tahun ni hang beli berapa pula ni? Dia kata tahun ni saya bajet untuk mercun je RM9,000. RM9,000. RM9,000 beda beli mercun ya Pak Long. Saya nak tanya Pak Long nak kata apa dia Pak Long? Ha nah, Pak Long kata pula. Agak-agak Pak Long nak kata apa? Main mercun RM9,000. Pak Long nak kata apa? Ha Pak Long kubang pisang nak kata apa? Ha? Gila babi, mana boleh sebut babi, sebut khinzir lah. Gila khinzir. RM9,000. RM9,000 ni kalau mai bagi dekat masjid untuk berakah masjid, agak-agak pahala banyak mana dapat. Pada hang cucuh 3 malam ya RM9,000. Bulan Ramadan baru ni saya dengan kawan saya ni kami buatlah program sikit. Cari duit
3, 4, 5, 6 orang kawan-kawan ni cari duit, bagi seorang RM1, bagi seorang RM3, bagi seorang RM10. Beli nasi arak. Kita pergi kedai nasi arak, kita beli nasi arak. Satu petang, kita pergi hantar nasi arak ni dekat 3 rumah. 3 keluarga yang kurang berkemampuan ni. Saya ni, ada satu petang tu saya pergi hantar. Satu rumah ni Pak Long, kita bagi sebekas tu untuk 5-6 orang. Dalam lebih kurang satu bekas tu RM60. RM60. Nasi arak. Kita pergi, Assalamualaikum. Ni abang, ada sikit lah ni. Mereka ni pakat-pakat duk buat ni, jariah ni. Mereka bagi untuk orang berbuka. Nah abang. Ni dalam ni ada nasi arak kambing, nasi arak ayam. Mendi kambing, mendi ayam. Nah, ambil. Ustaz tahu Ustaz, satu keluarga tu, pak dia kata apa? Dia kata apa? Alhamdulillah, dia kata semua hidup tak nak makan lagi nasi arak. RM60. Muka dia berubah. Bila dengar nasi arak, muka dia berubah. Ayak mata bertakung. Kawan tak pernah makan yang kata nasi arak ni, Pak Long. Agak-agak dalam kubang pisang ni ada tak lagu tu? RM60 satu keluarga dia boleh makan nasi Arab yang dia tak pernah makan nasi Arab. RM9,000 cucur mercun ni. Cuba fikir tengok, yang ni kah yang Ramadan nak didik kita itu ni? Bukan salah Ramadan. Ramadan tak salah kita. Hak tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz duk abang yang nak keluar Ramadan, nak jadi golongan bertakwa ni. Hak ni kah? Ada tempat cucur mercun sampai siang. Daripada malam raya dia cucur sampai siang. Saya tanya banyak mana hampa beli? Kami kumpul tak? Kami kumpul ni. Anak-anak perantauan ni kami kumpul. Kami buat grup. Hak mana nak balik kampung apa ni pakai duk berniaga. Kita hantar QR. Pakai QR lah. Kawan ni 100, kawan ni 200, kawan ni 50. Kita nak beli mercun. Malam tu kita nak meriah. Raya Ustaz. Banyak mana hampa beli? RM28,000. Maklum, nganga abang nganga. Saya bukan suruh nganga, saya suruh dengar. RM28,000 maklum weh. RM28,000. Dia cucur mercun daripada malam sampai siang. Siang tak main-main raya. Pak Long, yang ni kah yang berjaya keluar daripada Ramadan ni? Tolong habak Ustaz mai kat saya nak minta tolong senaraikan 3 faedah main mercun. Cuba habak mai tak? Bukan saya tak bagi main lah. Saya pun cucuh juga kat anak saya. Tapi takat-takat bunga api. Nak bagi budak-budak rasa zaman budak-budak. Macam kita dulu pun main bunga api, Pak Long. Duk selamat hari raya tu kita main. Tapi ni, cuba habak Ustaz 3 faedah. Faedah yang pertama Ustaz. Apa dia faedah yang pertama? Kita biar orang berjaga malam raya tu. Pung pang sampai nak lena pun tak boleh. Kita duduk rumah ni, depa sebelah cucu. Dalam rumah kita cucu baru balik, baru beranak 2 bulan lepas hang. Cucu ni pula jantung berlubang. Budak ni. Jantung tak elok. Cucuh terkejut. Cucuh meletup terkejut. Cucuh meletup terkejut. Agak-agak hak cucuh tu nak boleh pahala ke? Nak boleh apa agak-agak? Ada tak tahu lah kau Ustaz Ilih ajak ke? Ada satu hadis kau Ustaz Ilih ajak. Satu orang ni masuk dalam syurga tanpa hisap. Kerana apa dia? Amalan dia di dunia main mercun. Ada.
Tak tahulah kau tu imam kita baca kitab lagu tu. Ni macam marah ya pun kat saya ni. Marah tak marah pun mampu happy, saya peduli apa? Saya nak kata, mic duk kat saya dua, ni saya simpan satu. Ni saya simpan tak guna lagi ni. Tok Imam kata yang ni padam, nyala yang ni pula Ustaz. Hayun. Dua. Ni saya nak abang ni, sebelum saya nak ulas, ni budaya kita ni. Yang pertama tadi saya kata budaya apa dia? Budaya halau Ramadan. Duk bilang. 10, 9, 8. Ni hak pelik-pelik tahun ni. Yang kedua. Budaya apa yang kedua? Yang pelik. Budaya cucuh meracun. Yang ketiga. Hak ni saya nak tegur juga ni. Bergedik nak ambil duit ayah. Budaya bergedik nak ambil duit ayah. Ada tak? Saya dapat 3 video. Jemaah daripada Masjid Kubang Pisang. Saya dapat 3. Budaya bergedik ni, lah ni tak payahlah. Yang saya agak sedih lah, ni saya nak sebut jugalah. Minta maaf lah nak. Minta maaf. Sebelum nak sebut ni, minta maaf. Bukan nak tegur, bukan nak nasihat, tak. Nak bagi pandangan sikit. Dulu budaya tergedik-gedik ni, kita tengok, hak budak-budak. Dia kata apa? BBNU dia panggil, budak-budak baru nak up. Boleh faham Pak Long, budak-budak baru nak up. Hak duk bergedik dulu Pak Long. Hak budak-budak motor, hak minah-minah motor, hak yang budak-budak lagu tu lah. Duk bergedik. Hak tu pun kita tengok, kau suka apa lah. Lepas tu dia naik budak-budaya bergedik tu, dia kuih lama, dia kuih naik pula. Dekat siapa? Dia balik, dia ajak mak, pak, tok Wan bergedik kali, nak bagi duit ayah. Ni, maklum tunjuk muka lagi nak tengok kod saya biasa tengok dalam TikTok itu hadut menari dengan cucu ada tak? Tak main malam ni, tak main. Ada Ustaz? Anak Korea Ustaz ah. Nak bagi duit tu gedik-gedik tu. Dia main budaya tu, dia main dekat orang tua. Hak terbaru ni kalau tuan-tuan perasan. Dia penyakit tu, dia penyakit kata apa? Cikgu-cikgu sekolah. Betul ya? Tuan-tuan buka tengok TikTok sekolah. Majoritinya cikgu-cikgu lah ni pun terikut dengan budaya gedik ni. Minta maaf, saya nak sebut minta maaf. Ada cikgu-cikgu ni? Ada. Pak Long buka lah sekolah kebangsaan. Mana-mana Pak Long try buka lah tengok. SK ni, SMK ni. Dengan cikgu pun dia jadi juga tergedik ni. Ni bukan nak kata apa, dak. Cuma nak habak ya. Jangan duk marah. Dak. Cuma nak habak ya. Kita ni sebagai pendidik, dia kena ada lah satu sifat tu, kena jagalah sikit. Nama dia Izzah. Ustaz no? Izzah. Sebagai pendidik, sebagai guru ni. Lagu tu lah Pak Long. Ni budak-budak, ni cikgu. Kena jagalah kemuliaan dia ni. Kehormatan dia ni kena jagalah. Jangan cikgu pun duk pergi tarik buah lagu tu dengan budak-budak. Ni hak rakam ni tolong potong ni. Bagi dia dengar. Kalau cikgu pun dia pitak lagu tu budak-budak. Duk berjoget sama-sama cikgu-cikgu ni. Saya jadi lagu tu ada satu orang, dia ni jemaah kuliah saya, ustaz juga. Dia pun nak pencen lagi 3 bulan ke 4 bulan dia nak pencen. Saya pergi tazkirah dekat masjid dia baru ni, dia kata bagus punya berjoget tengok baru ni. Dia kata ustaz tengok.
Dia ustaz. Balik Mesir. Dia duduk di Mesir tu, dia duduk dengan ayah saya apa? Dia balik, dia jadi setiausaha masjid tu, saya duduk pergi mengajar. Saya kata, bagus punya ustaz duduk tengok berjoget baru ni. Hei, ustaz tengok ah. Saya ada kelas-kelas TikTok naik ke depan. Saya pun duduk tengok siapa dia ni, pungkok tak ada perut buncit ni. Tengok-tengok, ustaz ni. Dia perut besar. Pungkok tak ada, kencing manis. Kita pun duk kelas ni pungkok tak ada perut besar mana duk. Dia tengok dia. Dia kata Allah ustaz, dia kata cikgu besar suruh buat. Dia kata kita tak buat, orang kata tak sporting. Dia kata nak buat lagu mana ustaz? Dia kata ustaz kalau boleh ustaz kata sikit lah dalam tu. Dia kata kita saya dulu depa duk suruh berkedik jugalah hari guru tu. Saya pun hari tu kebetulan Allah Taala jaga masuk uat. Masuk uat dia jantung tak payah elok. Lega apa duk ingat kata ada apa? Allah ustaz, duit raya pula dah baru ni. Cikgu besar bagi kita duk kena menari. Ustaz ni balik Mesir. 4 bulan lagi nak pinjin. Pak Long bayar tengok umur nak masuk 60 Pak Long. Perut besar, pungkok tak ada. Huduh Pak Long, huduh. Duk kena berjoget. Dia kata kita tak apa lagi ustaz. Kita ni jantan tak apa lagi. Ni ustazah pun kena. Tudung labuh. Ustazah. Aduk mengajak Jacob semua. Tudung labuh. Keluar UIA, keluar UKM, balik daripada Shubra, balik daripada Qahira, balik daripada Syria, balik daripada Damsyik, balik daripada Yaman, balik daripada Morocco. Tudung labuh. Ustazah, tudung labuh. Nari. Dia kata saya ni, ustaz ni kata, bini saya ustaz, duk mengajar sekolah menengah. Balik teriak ustaz balik teriak. Tak buat, dah orang lain buat. Dengan pengetua dengan cikgu besar pun menari, bukan dia tak nari. Saya nak minta lah kalau boleh renung balik kot benda ni. Bukan saya nak suruh kita jadi malaikat dengan jin Islam tak. Pi tu bagi ada break sama lah. Pi tu bagi ada break sama. Jangan pi sampai tak break. Pak Long no. Jangan duk seronok laju ya Pak Long break tak ada. Lah kali lepas ke gaung. Jangan duk kira break sampai tak berjalan, lambat sampai. Ayah saya kata, ni ayah saya punya kata-kata. Dalam hidup ni dia kata, jangan laju sangat, takut orang dah. Jangan slow sangat, takut orang potong. Ambil tengah-tengah. Saya bercakap ni atas rasa tanggungjawab saya sebagai satu orang hadut bagi ceramah ni. Nak berseronok tak apa, tapi takat-takat padang patut je kot. Jangan duk lajak sangat. Cikgu-cikgu sekolah, ustaz-ustaz sekolah, kita ni sebagai pendidik, sebagai guru, kita ada satu kemuliaan, kita kena ada satu harga diri, kita kena ada satu. Saya takut lagi saya bercakap terasa pula. No. Tak apa, saya berhenti dekat tu lah. Perasaan. Bagaimana anak-anak didik kita nak respect dengan kita kalau kita pun lagu tu. Saya dibesarkan dalam pondok. Saya dibesarkan dalam sekolah agama. Kadang-kadang saya ni pun ada ma'had saya. Ada ma'at saya. Kadang-kadang bila kawan-kawan kita main, nak bergelak apa, saya abang kat kawan-kawan. Jom kita pergi tani. Tak boleh. Lagi aku duduk bergelak lebih-lebih ni budak-budak aku duduk tengok. Tak mana mereka nak respect aku.
Ni budak-budak kita duk ada depan, depa duk respect kat kita. Nak bergelak apa semua, kita pergi duduk belakang. Kita pergi cari bilik ataupun kita pergi duduk dalam pejabat. Hang gelak lah, hang nak gelak lagu mana. Hang nak kata apa kat aku nak maki kat hang, kita dalam bilik. Depan budak-budak jangan. Sebab apa? Nak bagi mereka respect dengan kita. Kita mengaji pondok, geng-geng pondok ni rokok daun. Geng-geng pondok ni dia rokok daun. Man ni tok guru ni dia duk balas rokok daun. Tapi bila dia nampak budak-budak dia main, dia ambil, dia lempak rokok daun tu. Sebab apa? Nak bagi respect. Tapi tiba-tiba hari ni kita duk menari sama naik dengan budak-budak. Bayang budak-budak duk tengok, Allah pelik no, cikgu kita ada pelik no. Masuk dalam kelas, hormat saya. Apa dia bunyi? Apa dia ni? Oh, waktu masuk, duk ingatkan isyarat peluru berpandu sampai kan? Sayau lah ni Pak Long. Sayau Pak Long. Dah bunyi pelik-pelik juga sayau ya. Kod Tehran punya peluru sampai dekat Kubang pisang kan? Ni kali pertama dengar bunyi lagu ni bagus juga. Selalu duk dengar serupa lori Gostano. Tet, 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 tet. Serupa lori Gostano. Aisyah dah Pak Long. Ni baru boleh tiap tak betul tajuk ni. Tolonglah, saya minta tolonglah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya Pak Long saya nak sentuh malam ni. Kita keluar daripada Ramadan. Kita keluar daripada Ramadan. Dr. Ali Jumaah hafizahullah ta'ala disebut dalam satu ucapan dia ni mantan mufti besar Mesir. Dr. Ali Jumaah. Bisa dengar nama dia Pak Long? Dr. Ali Jumaah. Orang ulama hebat. Alhamdulillah. Saya biasa berjumpa, bertentang mata dengan dia di rumah dia, tengok satu orang yang hebat. Orang yang hebat. Dia kata apa dia? Dalam satu ucapan dia, pengajian dia kata, kita keluar daripada Ramadan nak melihat sama ada kita menjadi hamba Allah ataupun hamba Ramadan. Cuba tengok dalam bulan Syawal. Kita duduk dalam Ramadan, kita keluar daripada Ramadan. Kita nak menjadi golongan mana Pak Long? Pak Long, kita ni nak jadi hamba Allah ataupun hamba Ramadan? Ada orang dia jadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan ni lagu mana Ustaz? Dia pulun betul-betul buat ibadat Ramadan, keluar tak ada apa. Dalam bulan Ramadan dia boleh puasa sebulan. 6 hari 6 bulan Syawal dia tak boleh buat. Tak boleh buat. Selalunya jarang buat, geng depan, belakang siap dah. Nak Mak Long nak? Mak Long selesai dah ke puasa 6 Mak Long? Selesai dah. Punya rajin raya pertama puasa dah. Punya rajin cebok bodoh. Puasa. Haram Mak Long oi pergi raya pertama puasa. Selesai dah. Tanya Mak Long ada berapa hari lagi Mak Long? Alhamdulillah Ustaz, 2 hari lagi lah. Raya lah. Allah Mak Long 2 hari lagi Mak Long. 2 hari lagi raya. Tanya pula Mak Long berapa hari lagi? Mak Long esok raya. Tinggal sehari lagi. Tanya pula Pak Long berapa hari lagi? Alhamdulillah lah Ustaz 6 hari lagi. Haram tak mula lagi. Syawal ni dah nak masuk 12 hari dah. Dia haram mula pun tak lagi. Molok lak pun Pak Long mula dah lugut sehari. Mula saya Alhamdulillah saya 5 hari. 5 hari. Betul saya nak bak. Puasa Syawal ni Pak Long mencapak oh. Kita duk puasa ni, bini tanya abang puasa. Puasa. Puasa sungguh ke? Bila aku mohon kan? Puasa. Yang muka-muka bersyirih puasa. Allah abang, lah pukul 11 tengah buka lah esok puasa lain. Jangan. Aku puasa. Duk marah bini. Bini pun mai.
Sedap abang oi sampai udang ni. Hang dengan jadi belis Kau besar. Besar belum. Telefon. Ustaz, mari kita jumpa kat restoran ni. Ustaz. Lem Sheng ni kami tempah kat Ustaz. Jahanam. Mula pegang mazhab esok ada lagi. Haram tunggu. Cabang belum nak puasa 6 ni cabang. Tambahlah aja buka tak tutup-tutup. Dalam bulan Ramadan, Quran kita boleh baca setiap hari. Keluar Ramadan. Tak apalah. Saya nak abang lagu ni tak apalah. Baca Quran. Ustaz dia bila baca seorang-seorang lagu duk kata. Alah Ustaz no. Masa Ramadan tu duk tak darus. Lagu lah ni lagu duk kata. Okey lah. Puasa berat. Saya nak tanya satu je Pak Long. Saya nak tanya satu je. Witir 1 rakaat berat ke? Yang kita lepas Isya Ramadan tarawih. Masjid tuan-tuan bawa 8 ke 20? 20. 20. Malam tamar Ramadan Jumaat sampai dekat mana? Sampai dekat mana? Sampai dekat tu. Luar. 3 malam ni nak ayah? 3 sahur. Tinggal pun lebih kurang ustaz duk menari tadi pungkuk tak ada perut besar. Bismillah. 20 Pak Long, 20 buat. Keluar Ramadan witir 1 rakaat pun tak ada sembahyang ke? Yalah kalau penyegan sangat nak buat 3, 1 rakaat tak boleh buat ke Pak Long? Hak perangai dalam Ramadan tu, hak Quran, yang sedekah, yang rajin jamu orang makan, awak tak awak keluar mai keluar. Sebab tu saya nak tanya orang Kubang Pisang malam ni, selama ni kita duduk dalam Ramadan, kita hamba Ramadan ke kita hamba Allah? Jomlah Pak Long, saya nak abang tambah Pak Long hak dah berumur ni. Puasa 6 ni Pak Long gagah bila tahun ni buat lah Pak Long no. Gagah lah Pak Long oi. Saya ni tak makan minum tu tak apa, tak tang rokok oh. Hak ni tak rokok pun masalah. Makan minum dia tak kalut tang rokok. Kawan dia ada seorang, Allah, sambung Putin. Pak Long bisa tengok sambung Putin. Sini nak habis, sini cucuh lah. Ada orang kampung dia orang, sini nak habis ni, sini cucuh lah. Sini sambung. Tu filter tu, dia pakai filter lah gudang garam tu, filter kan. Filter pun tak kalat penuh. Sini nak habis, sini cucuh lah. Itu dia duk batuk, kong. Saya kata hang hisap lagi. Ambil sekotak tu hisap terus. Kata sampai batuk taratur pun duk hisap rokok lagi. Dia kata kucing tak hisap rokok pun batuk. Nak kata apa kat dia? Nak kata apa pun? Jenis taik menjawab ni nak kata apa kat dia? Mampu fikir hang hisap lebih mampu. Kita nasihat tu kena sayang. Dia jawab bodoh lagu tu ya. Dia kata kucing tak hisap rokok pun betul. No, Mak Long duk meletak kat lelaki. Mak Long nak kata apa? Padahal bagi duit beli cucuh lagi lebih mampu. Kenal? Itu saya bawa dia pergi tukar tayar kereta saya. Dia boleh cakap Cina. Dia boleh cakap Cina. Betul kan tokai Cina tu dia boleh concang. Tak padahal duduk kodiang lah. Cakap Cina. Concang. Saya tanya Cina tu dia cakap apa? Cina tu kata aku pun tak tahu. Bunyi ya dia kata. Bunyi ya. Dia kencing hidup-hidup lagu tu lah. Tapi dia cakap, kalau kita mana kita tahu. Dia betul tak betul. Dia pergi dia tuang ayak kat Cina tu, concang. Cina tu dia senyum, concang. Dia tanya dia kata apa? Dia kata aku pun tak faham bunyi lagu Cina, dia kata. Untuk tu dia menikah dengan orang Kodiang, dia pun kata saya duduk Kubang Pisang, tak tahulah. Dia pun kata. Dia bawa dia pergi tukar tayar kereta. Mula duk main telefon dengan saya atas kursi tu. Duk kelas telefon pak. Berkali pergi duk ada lagi, berkali pergi duk ada lagi. Kali ketiga berkali hilang. Bulan puasa tahun lepas.
Tata dia duduk tukar tayar dengan Cina. Dia duduk tinggung tepi tu. Duk tak dia main, saya kata hamba apa tu? Dia kata tak boleh pi, dia kata bau rokok tu, pi sedut asap. Tak boleh hisap pun, dia kata sedut asap pun tak apa dah. Kata gila hang. Oh dia kata melelong, dia kata. Cina tu duduk cucuh, dia tak boleh hisap, melelong. Pi duduk tepi tu duduk sedut asap. Tu dia kata nak puasa ni, dia kata tak lapak ayat. Lapak tak apa ni, dia kata tang rokok. Ni nak ukur kita ni Pak Long, hamba Ramadan ataupun hamba Allah. Ni nak ukur. Kayu pengukur dia. Kalau di bahasa kod dia panggil benchmark. Lah saya nak tanya Pak Long, mai kita tanya. Kita bukan nak kata ke orang, saya nak abang yang mana mai ke kuliah saya, yang mana mai ke ceramah saya. Kita jangan duk belagak jadi baik. Saya tak baik, tuan-tuan tak baik, maklum-maklum tak baik. Kita ni baru duk belajar nak jadi baik. Setuju? Kita ni jangan duk perasan lagu kita baik. Baju bah duk atas badan, pasal beli. Lebay duk atas kepala, sebab beli. Awak kita nak masuk syurga kena baju bah. Belum? Kita nak masuk syurga kena lebay? Tak. Awak baik tu nak ukur pada pakaian? Tak. Saya bagus tak? Saya pakai sorban. Mana besar sorban hang dengan mengeli? Pak Long, yang mai ke kuliah saya jangan duk perasan jadi baik. Saya tak mahu. Bajet baik, bajet bagus tak payah. Kita ni jahat, kotor, baru belajar nak jadi baik. Mana mai ni kita ni baru belajar nak jadi baik. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Hei, orang Kubang Bisang. Setuju ke tak? Pak Long, setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju apa? Baru duk tengah belajar nak jadi baik. Saya nak kata lagu ni ya, Balong. Kita ni tak baik, kita baru belajar nak jadi baik. Bila kita sedar kata kita ni tak baik, dan kita baru belajar nak jadi baik, pasal apa yang kita nak tengok orang dengan pandangan yang rasa something dekat dia? Ni muhasabah nak. Kita hari ni yang lingkup kita ni kerana kita duk rasa kita ni baik. Lepas tu kita pandang orang, nampak dia ni something. Duk nampak kita mulia, nampak orang tu lagu tak mulia. Hak perangai lagu ni saya nak minta kita buang lah. Perangai lagu ni kita nak minta buang. Kita ni tak baik, kita baru belajar nak jadi baik. Jadi bila kita keluar daripada Ramadan, ukuran yang ulama letak tentu. Sama ada hang jadi hamba Allah ataupun hang menjadi hamba kepada Ramadan. Dan yang terakhirnya Pak Long, nak tengok berjaya tak kita menjaga diri kita, mendidik diri kita dalam Ramadan. Kita ada tak 3 sifat ni yang Nabi SAW sebut. Kita nak keluar daripada Ramadan, jangan jadi orang yang rugi dan celaka. Masuk Ramadan, keluar Ramadan tak dapat pengampunan Allah. Jangan takut Pak Long. Tuan-tuan duk dengar dah ustaz-ustaz duk baca hadis tu kan, yang Nabi pijak tangga amin, pijak tangga amin, pijak tangga amin. Saya dengar Pak Long. Antaranya doa Jibril apa dia? Rugilah, celakalah umat hang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan gagal dapat pengampunan Allah. Ni yang kita takut ni Pak Long. Bila kita keluar, Nabi SAW sebut 3 sifat. Cuba tengok, ada tak dalam diri kita? Siapa yang dapat sifat ni? Faqad man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. 3 sifat ni siapa yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, maknanya dia ni dah dapat kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang Pak Long duk baca Rabbana Atina tu.
fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Yang tiga sifat ni kalau betul-betul kita jaga Ramadan hari tu, tiga sifat ni dapat dah dalam bulan Ramadan itu ni. Keluar dapat dah. Kalau tiga ni tak ada lagi Pak Long, maknanya Ramadan itu kita sia-siakan sajalah. Yang pertama Nabi kata, lisanun dzakirun. Orang yang Allah Ta'ala bagi dekat dia mulut lidah yang senantiasa mengingati Allah. Dulu dalam Ramadan, Quran tak pernah tinggal Mak Long weh. Maklum lah rajin tadarus bulan Ramadan. Baca tak sangka terah. Betul haram tak? Orang baca Quran pelik Arab, dia pelik kubang pisang. Apa kullama baca terah. Hak yang ketua ustazah tu pun nak teguk kerak pun tak berani pasal hari tu kena cekah dah. Baca mai time dia tu apa kullama ustazah tu kata mai muna pula paku lama ke paku baru pun tak ada dalam Quran tambah paku lama afa kullama dia kata ni saya meluat baca mai time saya baca orang tegur hampa baca aku tak tegur pun dia kena marah lah itu ustazah tu pun tak boleh tegur dah mai laki dia pula malam wa minat tijar roti lama pula dah lagi hak bini paku lama punya lama tak baca Quran 11 hari dah ni Pak Long Quran sentuh dah lagi dia kata hari tu khatam dah tamat tu ya dah kan duk baik khatam tamat kalimatur tamat dah nak buka balik Ramadan pula. Jangan Mak Long. Saya nak abang kat Mak Long no. Paling-paling korang semuka bacalah Mak Long oi Quran setiap hari. Disiplin lah. Saya nak ajak orang Kubang Pisang ni paling-paling tak ada seminggu pula lah. Sehari semuka. Mau tak boleh baca semuka setengah muka. Mau semuka pun 7 minit ya Mak Long oi lepas subuh tu peterah 7 minit dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzir. Kalau lagu tu punya baca 7 minit tu pun tak sampai. Kalau hak kokak tu hang janganlah baca semuka. Kok orang baca 7 minit, hang baca 7 hari. Hang baca 2 baris sudahlah. Teruk sangat kokak semua minyak gerih-gerih noh Nabi. Kan? Walam nak sebut walam ma tu pun tang malam nak lepas. Ni bukan orang lain Kubang Pisang ni. Walam bini duk baca kat meja makan. Laki dia mai duk tepi. Wah banyak susah dia kata. Hak lagu tu Mak Long. Tak payah duk baca lah semuka Mak Long 2 baris pun cukup dah. Dia kata tu lau tak nak Allah pun faham. Dia duk buat sebab Allah Ta'ala tu pak menekan dia. Duk faham. Orang pergi mengaji tak mau. Ustaz main mengajar tak mau main mengaji. Ada masjid ni ustaz duk main mengajar tajwid ada malam. Ada. Orang ada. Ustaz tu ada lah orang. Orang ada tak jawab tu dengan umur. Kau tak nak raya haji. Ustaz main mengajar ada ustaz mengajar kan. Orang ada. Hak duduk tu pun hak jenis main masjid dengan anak. Motor pun orang tak pergi naik dah. Pak ni. Bahaya. Hari tu 3 malam main masjid dengan bini dia balik dengan bini orang. 3 malam anak kata bahaya. Anak kata bahaya pak aku ni. Dia main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Lepas tu anak dia pun main tak, maghrib main tak. Lepas tu anak main ambil. Nak buat lagu nak balik tak boleh. Kena duduk masjid, dengar juga ustaz tu mengajar. Ada apa hak pasien tu? Ustaz mengajar tajwid, bukan tak tahu. Boleh kot, minggu depan nak dengar seorang-seorang baca, boleh kot no. Dia duduk nak tantiang tu insyaAllah. Boleh.
Ustaz duduk tang ni, dia duduk tang tiang tu, insya-Allah boleh. Nak baca akan teruk insya-Allah. Ustaz tu kata minggu depan nak dengar orang-orang boleh. Insya-Allah, insya-Allah. Minggu depan dengan Ustaz tu orang baca Ustaz. Orang mai dengar tak rahmat nak orang baca pula. Tak mau. Malu apa pun tak tahu. Saya nak tanya orang Kubang Pisang, ni sejam Sejam nak boleh lagi ke? Boleh? Sampai ke apa? 10. Oi, Pak Long. Minyak mahal lah. Mak Long boleh lagi kan Mak Long? Tak kebas apa? Dia Mak Long. Tak pergi berjalan, terus bewak turun petak dah seorang-seorang. Masa duduk ni nampak elok lah. Duduk bersila, telekung, kembang, elok. Kena tengah 2 jam. Tui tu pun tang malam nak dia mangkit tu. Tui duduk. Mangkit, mengengkang. Terus bewak turun petak. Maklum bisa tengok tak bewak turun petak berjalan je nak maklum. Mengengkang. Pak Long, saya nak tanya, kita ni dalam malu. Semua orang ada malu. Perasaan malu tu ada. Patut tak kita malu nak belajar baca Quran tu abang mai dia. Malu saya. Awak Mak Long tak pergi mengaji orang duk mengajar baca Quran, Mak Long tak pergi. Malu tak Patut tak malu benda lagu tu? Saya nak tanya, patut ke tak? Nabi Muhammad belajar baca Quran umur apa belum? Belum. Saya nak tanya orang Kubang Pisang. Ketika mana Jibril alaihi salam pergi jumpa dengan Nabi, ajak Nabi Iqra tu dalam gua apa? Gua apa tu? Gua Kelam. Hai, Pak Long ngaji mana Pak Long? Hai, sakan orang ni. Pak Long baca kitab sirah mana Pak Long? Nabi duduk kat Gua Kelam. Gua Hira Pak Long oi. Ketika mana Jibril mai ajak Nabi tu? Umur Nabi berapa? 40. Betul? Betul? Nabi Muhammad belajar baca Quran umur apa Pak Long? Betul yang Pak Long nak malu apa? Umur 30 lebih nak baca Quran dan Melayu. Malu mendatang apa? Dah saya ni pasal umur tua. Dah tua pun tak hati buat lagu mana? Nak sebut bodoh kok kasar sangat. Dah tua pun tak hati. Muda-muda lu tak mau mengaji. Dah tua nak mengaji. Bakui lah sebelum mati mengaji. Berlambak orang mampu bila kutu baca Quran pun tak boleh. Betul tak? Ada larat nak suruh orang duk buat khatam Quran kan? Masa hang hidup baca Quran pun tak, mati, hang nak suruh orang duk khatam Quran kan? Larat ke lagu tu? Tak, saya tak kata benda tu tak boleh. Pak Long dengar betul-betul. Pak Long ni pun kadang-kadang lain saya kata lain Pak Long faham. Habis tu yang kena maki saya. Anyih hebat anyih tunggu. Lain saya sebut, lain Pak Long faham, Pak Long pergi cerita ke orang, saya kena maki. Saya tak kata tak boleh duduk khatam Quran ke orang mati, saya tak kata. Cuma saya kata larat ke nak menterkedarah pahala subsidi lagu tu. Pak Long? Sampai bila Pak Long nak menterkedarah pahala subsidi ni Pak Long? Masa hidup Quran tak pernah baca. Orang mengajar Quran haram tak main mengaji. Bila mati, panggil orang main khatam Quran kat dia. Larat nak menterkedarah pahala subsidi lagu tu. Buat tak apalah, buatlah. Serupa orang lah. Masa hidup semayang tak, dia kira api dia. Ada orang lagu tu belum? Masa hidup semayang haram apa pun tak. Masjid pun haram tak main. Tu imam main kot tu, dia tuang kot ni. Dengan orang aduk mani mayat, dia kena berkelain.
Kelai nak terajang habis buat mandi mayat tu. 3 hari lepas tu mati. Jumpa dia kedai hanya lah tunjuk orang terajang. Oh, nak terajang hak duk mandi mayat tu. Okey, sikit dia pun. Lembu dia terlepas. Lembu kawan hak duk mandi mayat tu terlepas. Lembu korban. Pergi makan pokok kaktus bini dia. Dia kena beletiak dengan bini dia. Dia amat ni, hang ni lebay atas kepala aku terajang terbang tu. Kawan dia pun minta maaf lah. Nak aku daripada mewakili lembu aku minta maaf lah. Mewakili lembu. Dah aku tambak dah, tapi dia terputus ya. Ni orang dia cermat je lah. Aku terajang. 3 hari lepas tu mati. Hak nak kena terajang tu mandi dia. Kawan ni pun lah 3 hari lepas. Kemarin dulu nak terajang aku lah. Kan ni handuk keras dia nampak luang ni lah. Kawan ni pun ambil sabun main tang teluk dia cekak. Terajang, nak terajang. Masa tu nak terajang. Apa lo? Dia cekak pergi tang teluk tu dia kata terajang lah. Dia kudu bahang terajang. Bodoh ke tak lo? Nak terajang hadut mandi mayat. Kelai dengan tu imam nak baca talqin kat hang, nak mayang hang. Mayang haram tak? Tiba bola goh daripada pagi sampai ke petang. Tiba ligan. Tak salah nak main goh tu hamain lah. Time semayang berhentilah. Tiba ligan. Baik kawan dia kata, ni Datuk, kita boleh berhenti dah kot, ni nak zuhur dah tu. Oh, tak ada masalah. Kita tiba pun tak apa. Nanti kita mati, duit kita ada, buat video lah. Duk gelak kot penangguh. Saya masa time COVID dulu ni, dia ada satu tu saya pun tak faham datang tu, dia panggil apa dulu masa tu, apa PKP, PKPD, PKPB, apa datang tu lah. PKPK dulu ni. Ada hak dia PKPK tu, dia lock dalam negeri ya. Kita boleh bergerak dalam negeri kita ya. Daerah yang boleh rantai. Nak pergi ke Penang, nak pergi ke Perlis, tak boleh. Dalam daerah boleh lah. Ingat tak mendatang tu? Mana pergi PKPK mendatang apa tu? Itulah zaman kita bodoh dulu ni. Saya pergi mengajak dekat satu daerah. Dalam negeri Kedah ni satu daerah saya pergi mengajak. Pergi mengajak. Dan saya tak boleh balik malam tu. Saya tidurlah di situ. Masa tu pula hotel tak boleh tidur. Dia kena ada surat bapak apa tak boleh tidur masa tu. Saya pergi mengajak di situ. Tok Imam masjid tu dia ada homestay. Saya tidur di homestay tu lah. Selalu saya tidur di hotel. Malam tu saya tidur di homestay dia. Ni rumah dia, homestay dia duduk tepi tu. Dan zaman tu juga dia makan kat masjid tak boleh. Nak more apa pun tak boleh bulan Ramadan tu ingat. Buka puasa tak boleh. Main-main tarawih lah. More pun tak boleh. Makan-makan tak boleh. Nyemang tak apa. Pelik orang. Tu dia undang-undang gila tu. Sobat saya naik kapal terbang. Duduk kat airport kepala batas tu ambil kursi nak duduk pun tak ada tempat. Orang ramai. Nak duduk pangkah. Saya pun pergi duduk tang pangkah tu. Guard security tu Filipina ke Myanmar. Freak! Tak hidup. Saya menjari pula. Tang ni penjarakan. Naik atas kapal terbang. Duduk apa-apa. Saya tanya pramugari tu. Saya kata, cik, hak di bawah tu, dia punya pangkah kursi sampai nak duduk pun tak boleh. Hak atas ni sampai duduk sampai tak ada ruang. Covid tak ada ke? Dia kata tak ada ustaz, sebab Covid tak beli tiket. Dia kata, dia pun tak tahu nak jawab datang apa kat saya tu kot. Itu undang-undang bodoh. Saya pergi sana, lepas tak kuliah, pergi duduk makan kat rumah Tok Imam tu lah. Tengah-tengah duduk makan, mai satu budak. Ni cerita pidiah ni, cerita pidiah. Mai satu budak. Saya duduk makan kat kaki lima tu, ada meja kaki lima tu, budak tu mai duduk. Tok Imam. Tok Imam tu kata, aku ingat kan, tak mai dah. Mai Tok Imam. Ni mai je lah. Nak buat pidiah kat ayah, arwah ayah. Pak dia mati minggu lepas. Nak buat, ni pidiah kat pak, aku diingatkan, hamba tak buat dah. Tok Imam tu dia kata, buat lah, mana boleh tak buat, pak kita. Dia pun main budak tu dengan beg selang apa, dengan kek tu.
Pak kita dia buat kemas. Orang Kedah. Nak buat guna pak kita. Kena buat. Buat keluar okok ni dia. Duk kotak kotak bantu imam. Pak kita duk cucuk. Batu cincin tak boleh bawa jari kemas. Pak kita tu imam. Ni mak tu ramai nak kira. Saya pun dia tengok pelaku budak tu, saya duduk kat meja makan dia baru dia tengok. Cik imam tu ada kau ambil buku nak kira dia apa ang. Elok kira bagi elok. Duduk tu imam pun mai. Pak ang itu mati umur apa tak? 68. 68 dia buat ulang. 68. Saya apa pun tak kata, saya tengok tu imam tu pun duduk. Ni kita nak kira pak hang ni tak mayang sampai umur apa? Saya pun duk dengar, lagu tu ke kira? Saya tak kata apa, saya dengar. Nak kira pak hang mati umur 68, kira je nak pak hang ni kira tak mayang sampai umur apa? Budak tu kata lagu ni lah tu imam, kita kira dia tak nak mayang senang kata. Boleh dia kira aku tu. Dia kata, kira dia tak nak mayang tu ya senang. Habak betul kami pun jarang tengok dia mayang kata. Kira tak mayang. Mau kita duk kira-kira dia mayang umur apa tak kenal aku tu imam tu. Tak lagi ada juga kita bayar tak habis dia duk dalam kubur kena tibai. Oh lah kita kira dia tak mayang tu ya nak. Tu imam tu pun kata tu nak kira lagu tu. Oh kira lagu tu nak kira lagu mana? Kira lagu tu. Kira dia tak nak mayang senang. Tu imam tu pun kira ambil kalkulator kira-kira tersanak tu imam tu angkat spek mata tak bawah. Budak tu kata buat tu imam. Jenuh surung kami lagu ni dia kata. Tu kan duk surung pakai tarik pimai. Tu imam ni kata mau kira lagu ni jenuh surung kami. Awak tu imam boleh tak? Dia kata ni beras ni dia kata bukan kira pungkok kita ni kira pungkok lori lah ni dia kata. Selalu orang dia buat pidiah buat main beras guna pungkok kita. Tu imam ni kata hak ni pungkok lori. Selori ni. Ada kata selori pun kita buat main. Dah buat lagu nampak kita. Kata. Budak tu kata. Mau selori pun kita kena buat. Dah buat lagu nampak kita. Tu imam kata nak buat tunggu. Kena buat apa kita. Dia kata kena buat. Saya ulah dia kata budak ni betul-betul mau ni. Betul-betul mau ni budak ni. Pak kita kena buat. Tu imam kata kalau lagu tu orang main lah bila esok tengok main selori je dah dia kata. Selori. Tu imam kata jenuh surung lagu ni dia kata. Nak habis beras tu jenuh surung. Kena buat dia kata pak kita. Esok saya main dia kata. Esok dia main sungguh. Dia bawa selori sungguh kat long. Tu imam tu tulis esok dia buat main sungguh. Naik lori dia main. Main dia ghostan. Saya masa tu duduk siap-siap nak balik dah. Saya tengok tu dia ada ghostan lori. Saya kata betul-betul mau dia ni. Betul-betul dia nak tolong pak dia. Betul-betul kira dia nak tolong pak dia. Dia turun-turun dia kata kena buat. Dia kata tu pun tak tahu kena tibai banyak mana lah tu. Dia kata kata imam kena buat cepat-cepat. Dia kata tu pun tak tahu kena tibai banyak mana lah. Tu imam tu kata. Tu imam pun duk tengok beras. Hak saya ni duk keras perut dah. Betul-betul cerita kartun ni pada ni. Dia kata, Tok Imam dengan budak ni betul-betul cerita kartun. Lepas tu Tok Imam duduk tengok beras tu, Tok Imam tu sengak. Tok Imam kata jenuh surung. Tok Imam kata tak apalah awak turun buah tang tu dulu nanti aku nak panggil orang masjid dia main surung. Budak tu kata apa? Dia kata mau duk surung guna troli tu lambat lah kita surung guna lori ni terus senang dia kata. Saya jaga dalam, Tok Imam pegang dia kata. Tok Imam kata depan, saya buh gear api depan. Tok Imam kata belakang, saya tarik gear belakang, Ustaz. Dia kata, mau duk surung-surung duk lambat. Banyak mana dah kena tiba, minta jalan kubur. Belum. Bukan kita nak biar lepas kita mati nak jadi lagu tu kot Pak Long. Ni cerita kartun Pak Long oi. Sampai bila kita nak minta kedarah pahala subsidi ni? Sampai bila? Saya ulang balik. Kita nak menterkedarah pahala subsidi ni agak-agak Pak Long sampai bila? Agak-agak Pak Long maklum lah sampai bila kita nak kedarah pahala subsidi? Quran tak pernah baca,
mati harap orang mai khatam. Sembahyang haram dak, mampu harap anak-anak nak buat bidiah. Puasa berharam dak, harap pihak anak banyak bidiah. Sampai bila? Kita lagu ni lah Pak Long, saya nak abang untuk orang kampung kita mudah faham dah. Pak Long mudah faham, saya mudah faham. Kita buat lagu ni lah Pak Long. Pak Long no. Kita ni kalau duk kerja mengurut ya Mak Long, bersenam berharam dak, mana nak larat badan kita? Duk kira panggil Tok Bomo mai duk surung. Ni tang ni lengok. Duk kira surung. Senaman haram dak. Kira duk minta kedara ubat kencing manis, pantang haram dak Mak Long. Bila nak lega? Bila nak lega? Ubat yang terbaik untuk penyakit ni apa dia? Pantang. Hang dah tahu hang kencing manis. Pagi-pagi teh tarik tak berhenti tak? Tu orang kat rumah saya ada seorang. Potong kaki dah. Belah kanan. Dia main-main duduk kat kedai tu. Nescafe tarik tu no. Ui, saya kata, hang taruh kaki kanan tu hilang dah. Saya tak kira saya. Dia potong kaki kanan, kira dia dah lagi main juga. Mau dia potong dua-dua pun mengesok pun saya main tak. Kena Nescafe tarik. Saya kata tu bila hang nak pantang? Cerita pantang tu kalau doktor kata, hang minum lagi 2 gelas mati. Baru pantang dia kata. Mau tekat kerat kaki mengesok pun main lagi. Ni yang pertama. Ada tak dalam diri kita? Keluar daripada Ramadan, lidah kita senantiasa berzikir kepada Allah. 2. Wa qalbun syakirun. Hati yang senantiasa bersyukur. Ramadan nak lahirkan la'allakum tashkurun. Orang yang bersyukur. Syawal ni Pak Long, Syawal ni nak melahirkan kita ni golongan yang bersyukur. Hasil daripada didikan Ramadan. Dah kita jadi orang yang bersyukur tak perangai kita. Sebab tu Pak Long tengok lah. Raya puasa ni Pak Long, kita panggil raya puasa lah Aidil Fitri. Takbir raya ni dekat bila? Start malam raya kan? Start malam raya. Lepas maghrib malam raya tu, Allah bahmayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Melayu dia takbir. Tak sedih, tak ada mood raya. Orang Melayu. Pak Long Mizapi tak tengok perempuan Arab tu takbir. Tanya ustaz kita. Macam nak perang apa Pak Long? Tambah Arab Muslim betul-betul nak perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak perang. Main Melayu. Allahu Akbar, Allah. Pak Long bila pergi haji, Pak Long cuba tengok. Takbir. Allah. Di Padang Arafah. Allah. Sedih. Dia pegang bendera Malaysia. Allahu Akbar, Allah. Akbar Allah. Sedih Pak Long buat. Tak ingat cucu. Perang rukun Islam yang kelima dah Pak Long. Tengok bendera Mesir. Allahu Akbar Allah. Tengok pula bendera India. Allahu Akbar Allah. Akbar Allah. Seronok baru boleh lalu salah hormat. Wa Akbar la ilaha illallah. Sekali bendera Malaysia. Allah. Sedih. Saya balik dulu ni sekali. Balik kampung. Takbir raya pagi tu saya buat cengih. Dia tengok Tok Arab takbir. Kita pun cengih kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Cengih lah. Tak ada sedih. Turun surah. Mak Long tu main marah. Dia takbir. Tak rasa nak raya ni. Hak sedih ni Mak Long. Hak tertinggal bas boleh lah sedih. Duk kat antian duta Allah. Tak apa. Malam raya. Mula takbir. Raya puasa. Habis takbir bila? Raya puasa. Jawab dia. Habis takbir tu bila belum? Sebelum sembahyang raya. Dia tak?
Lepas mayang raya puasa Idul Fitri, ada lagi kata kebir? Ada tak? Hak tu raya haji bodoh oi. Hang ni tak ketahuan raya apa ni. Rupa mayang bagi raya. Dia mengkit lambat. Dia memang tu imam baca khutbah. Dia turun-turun mujuk dan. Duduk dada tepi kereta. Mujuk dan dia tak. Dia pun masuk biar-biar yak mayang kat kolah tu apa dengan kepiah 6 inci punya tinggi tu. Ni dia punya sengit. Samping bunga selungguk belah kanan. Masuk dia minta apa? Mai duduk depan. Khatib duk baca khutbah pun heran hang rumai lah. Dia pun dengan duk sengit tengok dengan mayang sunat tahiyyatul masjid pun tak. Habis tu imam Allahu akbar walillahil hamd. Turun-turun dia pun duk betul samping duk betul sah. Tengok orang duk salam balik. Dia mai kat tu imam, dia kata jadi Syiah semua dah, tak mayang raya dah tak. Syiah ni datang apa? Ni mayang raya bodoh bukan mayang Jumaat. Dia duk celaru mayang Jumaat dengan mayang raya. Bukan orang lain kubang bizar kan ni. Hak lepas mayang raya ni takbir, nu raya haji. Raya puasa ni Pak Long. Habis mayang raya tak ada takbir dah. Tu nak habaq kata Aidil Fitri ni sehari tu je. Saya nak tanya Pak Long tu, seronok raya ni dekat bila? Saya nak tanya. Tambah mai lah umur macam saya, Pak Long 36 dah tahun ni. Tak tahu dulu ni rasa lah juga nak raya ni. Tak tahu tahun ni, tak tahu lah kot patut umur ke apa. Baju raya tu pun kes bini buat dia pakai. Duk kalut tema-tema ni siapa dia? Kita ke lepa? Abang betul dia Pak Long, kan duk takut Pak Long? Kita ada Allah. Takut apa ke bini tu? Kita bukan takut. Cuma dia pun tak pandai heran. Tu masalah Pak Long. Takut tak, cuma depa pun tak pandai heran ke kita. Duk kira tema-tema ni siapa? Kita ke lepa? Lepa. Macam bini saya, dia tak tanya dah. Dulu mula-mula nikah, waktu duduk ciwi tu, saya duduk jawab dah juga. Abang, kita tahun ni rona apa? Ikutlah rona apa pun tak apa. Kena 12 tahun dah nikah, Mak Long. Larat aku nak fikir tema-tema tu. 3-4 tahun lepas, dia tanya, abang, kita tema tahun ni tema apa? Tema telanjang. Nah, dia kata. Hang tak ada pitik. Baju aku tak ada beli kain. Meluat, dia kata, sembang. Hang fikirlah aku pakai lah. Mau dia tak buat baju ke tak pakai dah Mak Long. Saya ni dia habaq apa yang ada ya. Awak tak ada tema kita tak lihat raya. Raya serba tu Mak Long. Londeh baju raya tu habislah raya kata. Betul tak? Jadi agak-agak padan tak dengan kita duk hina Ramadan itu ni? Ramadan nak ajak kita jadi orang yang bersyukur. Sebab tu bila mai raya Pak Long, yang pertama bersyukur ni lagu mana? Budaya bagus lah, saya seronok lah budaya ni. Bagi duit raya. Bagi duit raya. Padahalnya Pak Long, tu nama dia sedekah. Cuba tengok pagi raya. Apa budaya yang kita buat? Sedekah. Tapi kita tukar duit raya. Semua jadi pemurah. Ramadan didik kita keluar jadi pemurah. Tapi sayangnya pemurah pagi raya tu. Dia Mak Long. Laki Mak Long bagi duit raya. Mak Long. Mereka bagi ke tak? Betul tak Mak Long? Kita pakai tukar duit raya. Bagus oh. Duit konyok-konyok tak mau nak duit keras. Pergi kat bank nak duit raya. Sebab apa? Nak bersedekah. Bagus tak Mak Long? Sibuk memasak, nak jamu orang makan, wa at'imut ta'am. Budaya bagus. Inilah orang yang bersyukur. Tapi jangan berhenti dekat ayat pertama tu ya. Budaya tu bawa. Ramadan didik, keluar jadi orang yang bersyukur. Tanda di antara sifat orang bersyukur ni apa dia? Wa at'imut ta'am, suka jamu orang makan, sedekah. Yang ketiga, penutup Pak Long jadi ya. Sejam setengah dah Pak Long. Pak Long tak apa duk kek anak mampu saya Pak Long.
Hak teruk hak bercakap Pak Long Hak teruk hak bercakap. Dia kata tengok ustaz relax lah Pak Long, bukan saya nak habaq saya punya derita. Saya pun Pak Long tak bodoh macam dulu lah. Dulu saya bodoh, dulu ni mula-mula ceramah tu. Tak 2 jam, sejam 45 minit tobat aku tak berhenti Lah saya cerdik banyak dah Pak Long. Saya tahu dah puak masjid ni ham cakap pi lama mana dia banyak banyak tu Saya tahu dah Pak Long. Lah saya cerdik dah Pak Long. Saya tak bodoh lagu dulu lah. Gelak Pak Long. Hak derita saya. Yang ketiga Pak Long. Wa badanun sabirun 'alal bala. Ramadan nak didik kita untuk jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Apa dia sifat yang ketiga? Tubuh badan yang senantiasa sabar dengan ujian Allah. Ramadan Allah uji kita. Benda halal jadi haram Pak Long bulan Ramadan. Dia nak ajak kita sabar. 11 bulan halal, masuk Ramadan haram. Nak halal pula bila? Lepas maghrib. Betul tak? Nasi tu Pak Long, 11 bulan hantar ke darah bila waktu mana pun. Tapi mai Ramadan haram. Subuh tu tak boleh makan dah, masuk subuh tu haram. Nak halal pula bila Pak Long? Lepas maghrib. Pak Long nak jawab pun takut. Lepas apa Pak Long? Maghrib. Walaupun hang beli beras tu guna duit hang. Hang beli ayam tu guna duit hang. Hang beli telur tu pun guna duit hang. Duit hang tu pula duit gaji hang. Tapi Ramadan haram. Nak halal lepas maghrib. Betul? Kotiau goreng halal. Masuk Ramadan haram. Nak halal lepas maghrib. Nampak? Sabar. Nu. Bini kita menikah, Tok Imah hinggut tangan. Nak buat apa-buat halal. Tapi masuk Ramadan haram. Nak halal lepas tarawih Pak Long. Lepas maghrib apa mai tarawih dulu. Boleh tahan orang Kubang Pisang ni lepas maghrib. Lepas maghrib lah ni. Pak Long. Sabar tak Pak Long mengucap banyak-banyak mai tarawih lo. Bak tu nak jawab, fikir dulu Pak Long. Menjawab ya. Sabar. Ramadan didik kita sabar. Keluar ni kita boleh sabar ataupun tidak. Kalau boleh sabar, alhamdulillah. Jom Pak Long cek tengok 3 sifat tu ada tak? Nabi kata, siapa yang Allah anugerahkan 3 sifat ni, dia ni mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama apa dia? Mulut lidah yang senantiasa berzikir. Yang kedua apa dia Pak Long? Diri yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga, sabar bila berhadapan dengan ujian Allah. Tiga-tiga ni Ramadan dah didik kita hari tu ni. Keluar daripada Ramadan, tunggu nak buat saja. Kalau buat, alhamdulillah. Pakaian ni bila kita pakai, alhamdulillah. Kalau tak pakai, rugilah. Saya nak abang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan 3 sifat ni sebagai pakaian kita, insya-Allah. Insya-Allah Pak Long. Jadi saya rasa untuk malam ni Pak Long, dekat tu lah. Sejam setengah dah Pak Long. Sedap tak sedap, sejam setengah dah Pak Long. Sat ke lama Pak Long? Rasa sat ke lama ni? Sat. Lama? Sat. Jadilah Mak Long. Mak Long rasa sat. Mak Long tahu saya punya penat ni, Mak Long bukan tahu. Mak Long bukan tahu saya punya penat. Mak Long duk kira Mak Long lah. Jadi Pak Long jadilah. Saya pun tak maulah Mak Long bersyarah Mak Long pun teruk. Saya biasa pergi ceramah sebelum Ramadan itu di Penang. Kuliah duha, ceramah duha. Tajuk ceramah tu, hari pertama di alam akhirat. Hebat tajuk tu. 4 hari lagi nak pergi ceramah, saya pening. Duk fikir aku nak cakap tentang apa ni. Hari pertama di alam akhirat nak cakap tentang apa Pak Long? Kita pun tak nak sampai.
Mau pernah sampai senang lah nak cerita. Okey, maklum no, kita sampai-sampai kena beratur. Tu tak apa lah. Ni haram tak nak sampai. Saya pun duk fikir aku nak cakap apa. Duk doa ke Allah bagilah ilham ke aku nak cakap. Alhamdulillah. Sejam setengah juga dah begitu. Habis ceramah tu, pengurusi Biro Muslimat Amal lah, perempuan tu ingat 400-500 orang dah. Dia mai, dia kata, Ustaz, kita nak ambil gambar kenang-kenangan dengan Ustaz, boleh? Boleh. Nak ambil gambar. Kat cari pasal. Saya pun duduk atas kursi dengan meja lagu ni lah. Muslimat tu mai, tak gitu tukar. Mai tukar. Ada satu maklum tu lepas takat gambar, dia ucap terima kasih, dia mai duduk depan meja. Terima kasih Ustaz. Dia teriak. Saya pun tengok dia, saya kata maklum teriak kau. Ya, teriak. Wih, saya kata hebat. Saya kata kat diri saya, hebat hang Usam. Hari ni hang punya ceramah orang tersentuh bak akhirat. Hebatlah. Saya kata hang boleh bagi orang teriak, hang boleh bagi orang gelak. Hebat hang Usam. Saya pun kembang. Siapa biskut Mary kena cicah dengan kopi O. Siapa hak puji diri saya? Saya puji saya. Tu saya kembang tu orang. Lepas tu saya tanya maklum tu, maklum tersentuh kan saya ceramah? Tak, tarik karung. Dia kata, tak. Haram sungguh. Aku baru nak bangga. Jadi maklum malam ni sebelum kejadian tu berulang di Kubang Pisang ni maklum, saya berhenti dululah maklum lah. Sebelum maklum kena tarik karung, saya berhenti dululah. Maklum okey, maklum nak rasa lama ke Sat maklum? Sat. Jadi ya. Pak Long ni pun ada kejadian agak di Taiping. Pak Long tu saya ceramah malam tu sejam 45 minit. Dia duduk tu, dia duduk tepi tu. Habis ceramah dia tuai jatuh. Dia tuai nak mangkit jatuh. Saya pun duduk tengok dia. Dia tuai mangkit dia nak abah, saya pun pergi sambak dia. Dia kebah. Saya pun, Nabi mana Pak Long? Layak dia kata. Keluar ke pintu tu. Dia duduk berjalan duduk tu. Saya kata, awak kaki kebas ke Pak Long? Dia kata, bukan cakap kaki dengan teluk-teluk mau kebas habis. Dia kata, hang lama sangat. Dia kata. Jadi malam ni Pak Long, untuk mengelak teluk-teluk Pak Long kebas, dia berhenti dulu lah. Demi nak menjaga teluk-teluk Pak Long supaya tak kebas, saya berhenti dulu lah malam ni. Jadi faham ke tak faham, lama dah saya ceramah Pak Long. Setengah 2 jam saya ceramah malam ni. Maklum faham ke, maklum tak faham ke, tu maklum Pak Long punya pasal lah. Hak pasal saya tengah 2 jam saya cakap malam ni. Jadi ada 3 benda hak saya tegur awal tadi ni, ambil peringatan lah. Jangan seronok sangat duk bilang detik-detik Ramadan nak tinggal kita. Seumpama Ramadan mai kita sambut pintu depan, dia balik kita halau keluar ke pintu belakang. Pintu belakang pula tu. Yang kedua, budaya main meracun. Nak gila-gila ni tak apa, jangan gila babi je. Hang cucuh main tak berhenti. Cucuh meracun ni Pak Long agak-agak membazir ataupun tidak? Jawab. Saya tak mau kata. Agak-agak Pak Long lah, menguntungkan ke pembaziran cucuh meracun ni? Buat tak wani nak kata. Dia macam kata, kami pun duk cucuh lah. Kalau menguntungkan tak apa. Kalau membazir, agak-agak kawan tak apa. Innal mubazzirina kanu ikhwanash syayatin. Fikir ambil. Yang ketiga, budaya gedi. Budaya gedi tu kurang-kuranglah. Kalau nak budaya gedi tu jaga-jagalah. Terutamanya kepada warga pendidik. Saya bukan tegur, cuma saya bagi pandangan tadi ni. Dan 3 perangai yang kita kena pakai dekat diri kita hasil daripada tarbiyah bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu perubahan hasil daripada pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan hasilnya itu menjadikan pertemuan kita ni mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa dekat tu dululah malam ni Pak Long. Dekat tu dululah. Saya pun ni cuti seminggu dah. Saya
tazkirah malam lah tarawih hari tu ni. Lepas tu cuti saya pun tak ceramah. Sepatutnya saya mula balik 31 tapi tu imam kita duk minta. Saya nak tolak pun jadi sabar salah tuan-tuan ni. Kawan ayah kan. Jadi sabar salah tuan-tuan ni. Jadi saya kata imam tak apalah. Kalau ikut ni saya punya jadual saya free pula tahun depan. Tahun depan habis dah. Sampai bulan 12 ni alhamdulillah. Sampai 31 Disember ni alhamdulillah. Kalau ada pun yang orang batal lah minit tu. Hak tu kadang-kadang kosong boleh lah menyelit. Tapi saya tanya kepada pembantu saya kemarin. Saya betul jabat. Tanya jadual bila free pula. Dia kata bulan 1 Ustaz. Tahun ni habis dah? Habis dah. Tu aku nak pergi umrah berapa bulan? Tak ada. Patutnya tahun depan, tu ustaz kita duk minta-minta, saya kata tak apalah ustaz, ambil 30 hari bulan lah. Sebab 30 hari bulan tu cuti lagi. Cuti lagi, hari ni cuti, patutnya cuti. Pergi main ceramah. Tuan-tuan boleh fikirlah muka bini saya lagu mana? Boleh fikir tak muka bini? Jangan long lah, duk abang cuti-cuti, tetapi kerja. Muka sampai pungkak melengah, belum. Dia tarik muka sampai pungkak melengah. Orang duk habak dah, cuti. 10 hari, cuti. Ialah bulan Ramadan itu, saya buka puasa dengan bini saya tu, saya ingat 2 kali kot. Hak lain tu buka kot tepi jalan. Orang kata ustaz, kami tengok ustaz duk buka puasa tepi jalan. Nanti angkut bawah tu tempat saya buka puasa. Tiap-tiap tahun memang saya buka puasa lagu tu ya tuan-tuan. Sebab apa tahun ni saya tengok gambar bubuh. Orang tanya pasal apa? Ustaz nak habaq kata ustaz bagus ke tak? Kadang-kadang bila kita pergi masjid ni ada suara-suara sumbang tu duk bunyi. Saya pergi tazkirah. Tazkirah ni Pak Long pukul 10 baru mula lepas tarawih. Buka puasa 7.30. Bayangkan 7.30 buka puasa. Kalau saya kena tazkirah belah Kulim, belah Penang, saya nak keluar rumah pukul berapa? Mesti 2 jam sebelum. Saya keluar rumah pukul 5, 5.30. Sampai di sana 7.30 buka puasa. Tazkirah pukul 10. Memang Pak Long, kalau Pak Long jadi saya nak, letih kita dengan hangat apa. Jadi saya kata saya tak buka puasa di surau, saya tak buka puasa di masjid. Tak apa, saya buka puasa kot jalan. InsyaAllah saya sampai. Jangan risau, InsyaAllah saya sampai. Bila kita pergi tazkirah, habis tazkirah, mai Ustaz, mai kita moral lo. Ya makan. Makan Ustaz no, lekeh-lekeh kot surau Ustaz. Tadi buka puasa hotel mana? Ayat no. Buffet Ramadan dekat hotel mana? Pak Long rasa-rasa lagu mana Pak Long? Sekali kena boleh gagah lagi. 2 kali kena sabak lagi Pak Long. Kot 3 kali kena Pak Long. Itu yang saya tangkap gambar. Nak abang kata aku bukan buka puasa di hotel. Adalah time buka puasa di hotel tu bila ada jemputan tazkirah untuk iftar mana-mana syarikat tu adalah. Tu yang saya tangkap gambar. Bubuh nak abang kata tak. Cuma masa tu nak pi tu awal sangat, nak keluar 5.30 sampai masjid 7.30 buka puasa. Buka puasa di masjid pula mesti kedarah kurma dulu. Lepas tu mayang baru nak makan nasi. Saya bukan jenis tu. Saya sama-sama tok bila rup nasi tu belum. Saya bukan jenis hati duk kedarah buah kurma. Kurma pula kalau hak mek jual hak besar-besar ibu jari kaki tu tak apa lah kena 3 biji kenyang. Ni kurma hak Covid tak habis. Mai kalau kita tengok kurma hak kering, kena koko dia kedut lagu kulit telur Pak Long. Tu kurma. Kita tengok tak tu? Saya tengok lah. Nanti saya post mes kotak Pak Long ambil seorang biji. Ambil biji balik rumah terletak kat tepi telur tu. Pak Long pun pening mana kurma mana telur Pak Long kan. Saya tak hati jenis kena makan kurma, pas makan kurma, mayang, pas mayang. Saya tak hati. Hang menterkedarah bagi cukup-cukup kenyang habis mayang. Dia tak buka puasa 2-3 kali ya buka puasa di rumah. Cuti lah 10 hari ni di rumah. Pergi ustaz kita minta semai juga lah malam ni alhamdulillah. Rupanya Pak Long hikmah besar malam ni untuk Allah Taala nak hubungkan silaturahmi di antara kita. Saya pun tak nak sampai ke belah kubang pisang ni. Tak nak sampai kubang pisang ni. Alhamdulillah lah. Pak Long duduk dalam kubang, saya duduk dalam hutan. Pak Long kubang pisang, saya hutan palas. Sama. Geng kubang dengan hutan.
Dua beradik belum. Tapi macam saya, hutan, palas. Nak balut ketupat, palas kena beli kat dia palas. Tak ada lah pokok palas pun tak ada. Banyak pokok ketum lah. Tu saya nak sembang dengan majlis daerah nak tukar pula jadi hutan ketum pula. Jadi mudah-mudahan bukan kali pertama, bukan kali terakhir lah. Kita berjumpa pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati semua. Jadi sebelum kita nak tutup, kita baca doa tuan-tuan. Lepas baca doa, kita end live. Lepas tu ada sikit pengumuman yang saya nak umumkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hal ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.